弟兄姐妹们，平安！感谢主，今天早上我们都可以聚集在一起，在教会一起来敬拜赞美主。在还没有开始聚会之前，我们先默祷。我们一颗心来到神的殿中，我们要敬拜赞美主，我们要聆听神的话语，我们要歌颂赞美他。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你。清晨，你再次给我们有机会、有健康、有渴慕的心，我们已经来到你的圣宝座前。主啊，谢谢你给我们有机会来敬拜赞美你。我们要开始今天早上的聚会，求你的灵与我们同在，让我们每一个来到主你面前的弟兄姐妹们，都能够从中在你的真理上，在歌颂赞美中得着造就。无论是牧师及弟兄姐妹们，我们每一个人都可以有所得着。谢谢你，主耶稣垂听我们的祷告，奉主名求的，阿门。我们来开始今天早上的聚会，我们来唱诗，在这个嘉陵的圣诗本中，第41首，赞美救主耶稣。我们要第41首，赞美救主耶稣。我们要赞美我们的救主耶稣，荣耀我救主耶稣。第41首。你。
约翰福音第14章1到3节。圣经这么说：你们心里不要忧愁。第14章第3节。约翰福音14章14章14节，第1到第3节。14 ayat 1 hingga 3 ya. Yohanes 14. 呀，可以，大家如果找到可以一起读。你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早告诉你们。我去，原是与你们预备地方去。我若去，为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。这是要读的经文，主题是回乡下，也回乡下。今天在我们当中证道的是杜牧师，感谢主啊！翻译的是传翻的是杜思明。大家没有听到之前，我们再唱一首诗，比较像62首。主爱有多少？62呀，62首。主爱有多少？主爱有多少？主恩有多深？Apa kabar Bapak Ibu, saudara semuanya? 弟兄姐妹们，大家都好吗？ Walaupun kita boleh ditutup dengan masker, tapi saya yakin semua Bapak Ibu ada sukacita, ada senyum yang dinyatakan kepada yang lain. 虽然我们每个人都戴着口罩，但是我相信大家都会发出微笑。 Silakan senyum-senyumnya. Oke, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 我们还没有听到之前，先祷告。 Tuhan, terima kasih untuk persekutuan KUI yang kembali bisa dilakukan pada hari ini secara onsite maupun secara masih online. Kami yakin Tuhan selalu ada dimanapun, karena disitulah
jika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Dengan keyakinan inilah kami percaya sepenuhnya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami maupun juga di antara saudara-saudara kami yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Berkatilah perenungan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Saya akan mengulangi untuk membaca kembali Yohanes pasal 14 tadi. 我要重新再读刚才所读过的经文。 Ayat 1 dan 2 saja. Ya. 我要读第1、第2节。 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 你们心里不要忧愁，你们信上帝，也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去，原是为你们预备地方去。 Saya mau tanya, siapa di antara kita yang bukan lahir sebagai orang Jakarta? 我要请问大家，谁不是雅加达出生的？ Ya, termasuk kami juga punya kampung halaman tempat kita dilahirkan. 我们有自己的家乡出生地。 Ya. Bagi yang lahir di Jakarta, kampung halamannya tempat dia bisa pulang kapanpun juga masih di Jakarta. 如果是雅加达的人呢，他就是回到自己的本家，就是雅加达。 Nah, saudara, tahun ini bagi warga masyarakat yang mudik ke kampung halamannya adalah sesuatu yang membahagiakan. 今年在解禁节的时候呢，对于那些要回家乡的人，是一个很大的一种喜悦。 Setelah tahun 2020 dan 2021 pemerintah melarang untuk mobilitas masyarakat untuk mudik. 2020年至2021年呢，政府已经不许可外地来的人回到自己的家乡去。 Tetapi tahun ini menjadi tahun yang menjadi sangat istimewa karena banyak orang bisa bergerak dari tempat bekerja, tempat merantau, tempat melakukan aktivitas sehari-hari dan bisa mudik pulang ke kampung halaman. 今年是特别的一年，因为呢，政府已经许可了，从外地来的人在雅加达工作的他们可以回到自己的家乡与家人聚聚。 Dan rata-rata mereka sangat antusias, sangat bergembira karena setelah sekian lama tidak ketemu langsung dengan orang-orang dekat kita, tapi hari itu bisa terjadi. 对于他们来说，这是一件非常有意义而且很高兴的事情，因为他们可以回到家乡与家人一起来团契。 Nah, mudik tahun ini ternyata bukan hanya milik atau dilakukan oleh orang-orang yang beragama Muslim yang notabene mereka merayakan Idul Fitri di tempat kampung halaman mereka. 回家乡呢，不只是那些回教徒，他们回到自己的家乡， Tetapi juga orang-orang non-Muslim karena memang bertepatan kantor libur panjang, mereka juga memanfaatkan kesempatan liburan itu juga ikut mudik ke kampung halaman mereka. 对一些回教徒以外的人呢，因为是假期，所以大家也有的回到家乡。 Diperhitungkan katanya yang melakukan pergerakan
pulang kampung atau mudik itu mencapai sekitar 85 juta orang. 经过估计呢，大约有850名的人，他们都回家乡。 85 juta. Nggak pernah pegang duit segitu banyak. Jadi takut. 8500 Ya. Tapi perlu kita juga ketahui bahwa tradisi atau budaya mudik pulang kampung itu bukan hanya milik orang Muslim atau di hari raya Lebaran atau Idul Fitri saja. 这个回家乡的这个习俗呢，不只是回教徒，或者是bukan hanya milik orang Muslim saja. 不只是属于回教徒的一种习惯。 Masyarakat dunia atau warga suku bangsa lain juga melakukan hal yang serupa di momen yang berbeda. 其他的国家其他的民族呢，他们也有这种风俗习惯，但是形式不一样。 Nah, kalau orang Tionghoa atau warga China, mereka biasanya hari mudik mereka atau kumpul keluarga besar mereka ketika tahun baru Imlek atau Xinjia. 如果对华人来说呢，他们在农历新年的时候，他们就会回到自己的家乡。 Berapapun harga tiket perjalanan yang harus mereka beli, semahal apapun dan sejauh perjalanan yang apapun, mereka tangguhan untuk melakukan itu. 虽然路途多么的遥远，多么的艰难，而且机票也是非常的昂贵，但是他们甘愿付出这个代价。 Bahkan kalangan warga dunia yang lain, termasuk orang Eropa atau orang Amerika, mereka biasanya juga melakukan tradisi yang serupa di musim liburan akhir tahun atau Natal dan Tahun Baru. 对于其他的民族呢，他们也有这样的习惯，就是他们在12月份的时候。 Nah, saudara, kita sebagai umat Tuhan, 弟兄姐妹们，我们成为上帝天国的子民， kita juga punya kampung halaman yang abadi. 我们也有永恒的家乡， Di manakah itu? 在哪里呢？ Ya, di rumah Bapa yang kekal. 就是永恒的天国。 Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah disebut sebagai anak-anak Allah. 因为我们已经属于神的，相信主的人，我们被称为神的儿女。 Ya. Suatu saat kita juga merindukan untuk bisa bertemu muka dengan Tuhan dan berjumpa dengan saudara-saudara seiman pada umumnya. 那么我们也有渴望，有一天我们能回到神的国度，也能够与其他的弟兄姐妹们会面。 Tentu saya tidak mengharapkan saudara sepulang dari kebaktian ini langsung pulang kampung abadi. 我当然不希望大家从这里回去之后就直接回我们的家乡。 Tapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita semua juga punya harapan dan kerinduan yang sama. 但是呢，我们要不要有一天我们必须有一颗渴望回到我们的家乡，就是天国。 Nah, kita bersyukur karena di dunia kita juga punya komunitas tempat rumah bersama kita, yaitu melalui hidup bergereja ini. 那么在这个世界上呢，我们也有一个群体，就是在教会里面。 Kita juga merasakan akibat pandemi COVID-19, selama ini kita tidak secara langsung ketemu seperti hari ini. 我们也知道，这个
个疫情的关系呢，我们有一段很长的时间没有像今天这样聚集在一起。 Jadi tidak salah bahwa kalau hari ini kita bisa kumpul, bersekutu, tatap muka secara langsung walaupun masih harus pakai masker. Tapi inilah rumah kampung halaman kita secara bergereja, secara kehidupan iman kita. 但是虽然我们还是戴着口罩，但是呢，我们可以来到这里，这里就是我们的属灵的家。 Beberapa minggu yang lalu ketika kita bisa untuk pertama kali setelah 2 tahunan tidak ibadah secara langsung di gereja, ada banyak perasaan yang menggetarkan hati kita dan membuat kita sangat merasa surprise. 因为我们已经2年多了，一直在家里，但是头一次我们开始实体的聚会的时候，我们心中充满了那种很兴奋的心情，很激动。 Ada juga orang mengungkapkan rasa sukacitanya sampai mencucurkan air mata sampai dia berlutut di salah satu ruangan di gedung gereja ini. 有一些人呢，他们真的很感动，然后他们掉眼泪，然后他们也跪在教会里祷告。 Dan itulah memang karakter kita sebagai orang tebusan milik Tuhan yang juga sudah menjadi umat Tuhan melalui kehidupan bergereja ini. 这就是我们成为儿女的一种特征，就是我们被呼召来到神的教会、神的家。 Nah, saudara, dari bacaan tadi kita juga diingatkan satu hal. 从我们刚才所读的，提醒我们一件事。 Pada waktu itu Tuhan Yesus di hari-hari terakhir kebersamaannya dengan para murid-muridnya. 在主耶稣最后一段时间与他的门徒在一起的时候， Beberapa kali sebelumnya Tuhan mengatakan tidak lama lagi aku akan pergi meninggalkan kalian. 有好几次主耶稣说：“我将要离开你们。” Tentu secara emosional para murid pada waktu itu ada rasa gundah, ada rasa galau dan merasa bersedih. 在情感上呢，主耶稣的门徒会感到很伤心，很不安。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus meneguhkan mereka, jangan gelisah hatimu. 所以主耶稣兼顾他们说：“你们心里不要忧愁。 Aku pergi meninggalkan engkau adalah untuk dalam rangka menyediakan tempat bagi kalian. 我去也是为你们预备地方去的， Karena hidup kita di dunia ini adalah sementara. 因为我们活在这个世上是暂时的。 Setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput engkau untuk bersama-sama di rumah Bapa. 我若去为你们预备的地方，我必再来接你们到我那里去。 Di sana kita berlebaran atau bergembira bersama-sama sepanjang masa. 到那个时候，我们永远与主快乐的在一起。 Di sana tidak lagi susah payah, peras keringat untuk memperjuangkan kehidupan. 在那个地方，我们不用辛苦酬劳。 Di sana kita akan memuji Tuhan sepanjang masa tanpa rasa bosan. 在那个地方，我们是永远的、一生一世的赞美我们的主。 Dan secara real selama kurun waktu 2 tahun, kalau kita hitung satu persatu, ada berapa saudara-saudara kita yang benar-benar sudah menikmati pulang kampung yang sejati itu. 事实告诉我们，在我们当中有几位已经先离开我们，先回家乡了。 Paling tidak yang masih kita kenal dan kita ingat, yang selama sebelum 2 tahun lalu ada Pak Agung, ada siapa lagi? Ada Pak Paulus, Pak Stefan Ang, Paulus, ada Pak Paulus Makali,
ada Pak Jai, ya. Oh ya Pak Cik, Mama Semu, ada Ibu Koyenme, Papa Iling, oh iya Pak Gimhua, Mama Gimhua terus mamanya Semu, ya ada mamanya Semu Lili, Mama Gimhua, siapa lagi? Mama Gimhua, ya Suki, anak Sucian, Suki juga ikut tahu. Aici juga, ya, 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 wah ternyata sudah berkurang lumayan banyak ya. 已经减少了很多人。 Biasanya kita bersekutu di ruangan ini menghadap ini, porsi yang ada ini nggak cukup untuk menampung. 你看我们以前的时候，我们的椅子都坐满了人。 Nah saudara, kita tahu persis kemana sekarang mereka ada. 弟兄姐妹们，我们确信他们现在去哪里？ Mereka sudah benar-benar pulang kampung 他们 halaman. 真正的回到家乡了。 Ya. Nah kita yang lain nggak bermaksud untuk menyumpahi supaya kita cepat-cepat terjadi ya. 我当然不是说，要我们很快的就能回天。 Tapi sewajarnya kalau kita sadar dan tahu persis bahwa setelah kita selesai tugas panggilan hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan pulang kampung atau mudik yang sejati. 但是我们必须知道，如果我们在世界上的日子已经足够了，已经到了，那么我们就一个心真正回到我们的家乡。 Biasanya kalau khotbah ini lebih cocok dilakukan di rumah duka gitu ya. 这样的信息呢，通常是应该在殡仪馆讲的。 Tapi hari ini tidak salah, kita juga mempelajari dan menyiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi bagi kita. 但是呢，我们也必须理解、了解，然后准备我们以后所要面对的这个问题。 Nah, bagaimana kita bisa sampai dan mencapai kampung halaman yang sejati itu? 我们如何能够到达我们的真正的家乡呢？ Di ayat yang ke-6 bisa dikatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 第6节说，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。” Nah, satu-satunya yang bisa menjadi sarana untuk kita bisa sampai ke kampung halaman itu 唯一能够带我们到那真正的家乡的， bukan tiket yang mahal harganya, 不是昂贵的机票， ya, bukan kendaraan yang mewah yang bisa menghantar kita dari tempat kita sekarang dan sampai ke kampung yang ada. 不是坐豪华的汽车能够带我们回到我们的家乡。 Tapi syaratnya atau paspornya atau apa ya, boleh dikata visanya yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 唯一能够成为我们的签证或者是护照的，就是相信主耶稣基督。 Walaupun di dunia ini kita bisa mengalami duka cita, penderitaan secara jasmani maupun secara mental. 虽然在世界上我们的肉体有很多的痛苦，很多的面对很多的问题。 Diibaratkan seperti kita murid atau mahasiswa yang sedang giat belajar, menuntut ilmu, menyelesaikan tugas-tugas tulisan maupun yang lain-lain. 犹如一个大学生，他们在学业上，他们必须做很多的功课作业。 Nah, sampai pada suatu saat
kita akan benar-benar di wisuda yang sempurna tatkala kita bertemu dengan Tuhan yang kekal. 到有一天我们能够遇见神的时候，我们就是已经毕业了，我们接受那个毕业典礼。 Mari kita sama-sama terus menggunakan waktu yang Tuhan masih izinkan kita jalani, berkarya dengan baik, membangun iman dengan sungguh-sungguh, membuat hidup kita semakin serupa dengan Kristus. 神还赐给我们有时间，我们要好好的预备自己，好好的服侍神，好好的Ya. Mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. 好好执行我们的责任，直到见主面。 Dan sampai suatu saat kita benar-benar menjalani wisuda di hadapan Tuhan. 到有一天呢，我们真正的让神来替我们举行那个毕业典礼。 Dan kita akan bahagia bersama dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita untuk menikmati perjumpaan yang sempurna. 然后我们就可以与我们的亲戚朋友在天家享受永恒的团契。 Tuhan memberkati kita semuanya. 愿上帝赐福我们大家。 Amin. 阿门。 弟兄姐妹们，谢谢。 Ya. 谢谢牧师领导的正道，以及师母的传发。希望我们每个弟兄姐妹们，我们不单单成为听到的人，而且要能够成为行道的人。阿门。这时候进入做奉献的时间，我们来唱诗第44首《主恩典够我用》。第44首第8部主恩典够我用。当作次序啊，从这里开始呀。当作次序从家风这边开始呀，我们来奉献。奉献还有这些弟兄姐妹们，还有这些家庭，44主恩典够我用啊。40首，对吗？40首。Dari siapa nih yang kita mulai, jadi nggak berantakan dari sini. Yesus
清晨，我们又有机会来到主你圣宝座前，敬拜赞美你，歌颂祷告，聆听你美好的信息。主，我们感谢你。这个时候，我们从你来的，你祝福我们的一小部分的金钱献在主你的脚前，求主你接纳，用在圣工上，成为多人的祝福。主啊，我们非常的渴望，我们不单单奉献主赐给我们的金钱，我们也要一直在我们的一生中，要把我们的时间、我们的体力，我们要献给主，成为多人的祝福。我们要侍奉主，我们赞美你，感谢你主耶稣，垂听我们的祷告，奉主名求的，阿门。接下来我们要公祷，我请老朱牧师、林老朱牧师与我的家人同主持。Mari kita berdoa， 我们同心祷告。天父，我们感谢你，今天早晨又给我们有机会到神的殿中来赞美敬拜你。主啊，我们为着在座的弟兄姐妹，或是在家里正在参加这个崇拜的家庭团契聚会的弟兄姐妹，向你交托仰望。主啊，你知道我们年纪大了，会有腰酸背痛的时候，求神看顾保护，求神怜悯医治，让我们大家都有健康的身体，来歌颂赞美主，来天天祷告，天天赞美主。虽然有病痛，但是有主同在，心中仍然有平安，有喜乐，然后更有信心仰望神。天父，我们将这个家庭团契的前途向你交托，我们希望有更多60岁以上的弟兄姐妹都能够来参与。最重要的，我们希望每一个人每一天与主相遇，信心得着成长，生命得着改变，让我们在家里跟我们的家人都能够和睦同居，都能够很爱他们，都能够很愿意谦卑谦让，才能够有一个幸福快乐的日子。主啊，帮助我们，把主你教导我们的信息，就是爱，就是饶恕，就是要忍耐，行在我们日常生活里面，让我们的生命真的有改变，我们能够喜乐，我们家人跟我们一起住在一起的家人也有喜乐。感谢主，这样主的名得做荣耀，我们也能够享受主你所赐给我们的人生。主啊，帮助每一个弟兄姐妹，将主的爱行在家庭里面，行在我们周遭的环境里面，将主你教导我们的饶恕行在我们家庭里面，将主你其他的教导也让我们去思考，也愿意继续不断的成为一个祷告的人。我们年纪大了，我们不能做很多事，但是有一件很重要的事是我们能够做的，就是祷告，帮助我们，让我们每位弟兄姐妹都成为一个祷告的人。这是一个非常好的侍奉，帮助我们不断的为我们的教会的来祷告。我们教会再过几天，5月26号就要过生日了，就是48岁的生日，48周年纪念。求神帮助我们的教会信徒更加的有生命的改变，教会更加的成长，教会的人数加增。我们都是向你祈祷，我们的盼望在于你。感谢主，赞美主。我们将再一次的将我们教会的前途向你交托，求你赐恩爱。
如此向你祷告，乃是奉靠主得胜名为求，阿门。我们支持今天的这个正道，我们再唱一首诗，就是第15首。真正好，来信一次，来信也烧请加厚，这样我们就可以有机会能够以这样的部分为我们的刚公哈拉拉来加强，阿门。这是一首另外一首。我
siang nih? Siap. Kalau pagi, yang menyebut pagi artinya penuh semangat. Kalau siang juga semangat. Ya, itu ada jalannya. Iya, ya senang hari ini bisa jumpa Aceh, Ai ya, boleh beribadah. Ai jalan senang kan? Bisa kebaktian senang kan? Bisa ya, kan secuy ya, puji Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar nanti setelah kita selesai ya, mohon Bapak Ibu tunggu sebentar. Kita coba isikan ini apa namanya survei. Jadi ada beberapa pertanyaan gitu ya, yang Bapak Ibu boleh jawab dan isi ya. Nanti kalau ada kesulitan, nanti ada saya, ada Semu, ada Ibu Iling yang akan bantu gitu ya saudara ya. Nah, survei ini adalah untuk ya kita bisa melihat kehidupan bergereja kita ya. Karena Bapak Ibu kan agak kesulitan kalau pakai HP, jadi saya printkan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal tulis aja di kertas ini ya. Tapi Bapak Ibu yang bisa